Okay, soalan define electric field ni hafalan ni. Define electric field. Pokoknya keyword untuk electric field. Sebut electric field kan. Dalam syllabus kita, bila dia sebut electric field sahaja, dia merujuk kepada electric field strength. Jangan pula awak pergi define electric field. Electric field is a region around the charge in which the test charge will experience an electric force. Tak, tu bukan definition dia. Yang kita nak adalah electric field strength, yang mana electric field is defined as electric force per unit test charge. Okey, yang itu satu markah. Yang kedua ni pula dia kata sketch the electric field pattern. Pattern ni dia nak tengok bentuk. Kalau soalan tu kata sketch the electric field at point P. Kalau itu dia cakap electric field, rujuk pada electric field strength. Kalau electric field pattern, bila perkataan tu ada pattern, sketch electric field lines, sketch electric field pattern, dia merujuk pada bentuk bentuk charge tu. Okay, so let's say dia ada charge yang sama, positif, charge yang sama, positif. Okay. Kalau charge yang sama, maksudnya dia repulsif lah. So pattern dia repulsif. Kalau saya lukis satu garisan tengah-tengah kat sini. Lebih kurang. Ingat, setiap charge itu bila kita lukis pattern, kita lukis setiap satu charge kena ada 4 line paling kurang. 1, 2, 1, 2. Okey. 1, 2, 1, 2. Dah kena nampak lah bentuk dia repulsif. Ini kalau saya lukis dengan pen dengan kertas lebih cantik lagi. Garisan tu lebih, curve dia lebih elok. Arrow jangan lupa. Untuk positive charge, the electric field line is outward from the charge. Okay. Markah kat sini ada 2. Bentuk pattern satu markah. Pattern tu maksudnya nampak dia repulsif. Dan yang kedua, direction. Direction tu apa? Arrow. Arrow mesti keluar daripada positive charge. Line jangan intersect. Jangan kurang daripada 4. Kurang daripada 4 pun salah. Mesti satu charge ada 4. Baik, itu untuk electric field lines ataupun electric field pattern. Seterusnya soalan 2B. Nampak soalan ni macam ada 3 charge. Kan? Tapi kalau kita tengok charge yang dibagi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Jadi sebenarnya pengiraan dia tak sesukar yang disangka. Siapa buat pengiraan yang panjang-panjang, dia rugi masa. Walaupun bolehlah buat pengiraan panjang. Okey, kita tengok soalan dia kejap. Bagi saya minum air sekejap. Okey. Mari kita tengok soalan 2B. Figure 3 shows 3-point charges of different sign placed at the corner of a square side 10 cm. 10 cm ni maksudnya square, sama sisi. Setiap sisi kotak tu sama 10 cm. So soalan nombor 1, sketch the direction of the electric field strength by each charge at the center of the square. So kita nak lukis electric field strength dekat sini. Dekat charge yang ni. Dah belajar semua?
ini kita nak lukis vector diagram lah. Pasal electric field adalah vector, kan? So, soalan nombor 1. Oops. Sebentar ya. Okey. Dah saya lukis kat bawah, okey. So, soalan nombor 1. Kalau saya akan lukiskan coordinate axis lah. So, kita nak lukis vector diagram. Tak lukis pun tak apa sebenarnya. Okey. Coordinate axis tu kalau dalam gambar rajah ni, saya lukis beginilah sebenarnya. Macam itulah lebih kurang coordinate axis saya. Okey, tapi sebenarnya boleh je kita pilih coordinate axis yang berbeza. Tak ada masalah. Tapi dalam kes ni saya saja je nak lukis coordinate axis X dengan Y. Tak ada coordinate axis pun tak ada masalah kat sini. Okey. So kita nak lukiskan electric field pada titik tu. Baik. Kita ada 3 charge. 1 charge positif, 2 charge positif dan 1 charge negatif. Charge negatif Q1. Okey. So ingat electric field. So ada 2 charge negatif. Oh, mata saya silap pandang. Ada 2 charge negatif, yang ini negatif Q1 dan juga negatif Q3. Dan 1 charge positif, yang ini positif Q2. Okay, so electric field bagi negative charge, dia towards the charge. So dalam kes ini, kalau dalam gambar rajah ni, Q1 kat sini. Okay, so itu E1, Q3 towards the charge. Itu E3. Okay, Q2 positive charge to away from the charge. Itu E2. Jadi apabila melukiskan gambar rajah ni, lukis elok. E1, E2 dan juga E3. Itu gambar rajah kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, markah mana markah? Markah ada 3 kat itu. Markah ada 3 kat itu. Tak ada coordinate axis pun tak ber. Markah ada 3, tapi yang penting ada apa? Simbol arrow. Simbol arrow. Simbol arrow. Simbol tu kena betul lah. Simbol tu kena betul. Kalau macam saya ni, saya dah salah. Okey. Simbol yang sebenarnya ini E2 kan? Yang ini E3. Tu kena betul simbol dia dekat mana. Jangan salah simbol dan salah arrow. Okey. Correct arrow. Correct label and arrow. Baru dapat 3 markah. Kalau salah 1, tolak 1 markah. Kalau macam saya tadi, saya dah salah 2. Jadi saya dapat 1 markah je. So apa, saya salah label E2 dengan E3 saya terbalik. Jadi jangan buat silap. Sketch dulu betul. Betul. Okey, so seterusnya soalan nombor 2. Okey, kalau soalan nombor 2 ni kita tengok, Allah matilah. Pasal apa? Kita ada 3 charge. Dan 3 charge tu kita kena tambah secara vektor. Tapi kalau kita tengok sebenarnya, E1 dengan E3 itu berada pada satu axis yang sama, satu garisan yang sama. Jadi kalau dia dah berada pada satu garisan yang sama, garisan yang sama kan? Tu E1 dan E3. E2 garisan yang perpendicular dengan E1 dan juga
E3. Okey, kita perhatikan. E1 dengan E3 ada pada garisan yang sama. Itu yang pertama sekali soalan dia cakap. Dan dia cakap lagi, Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Dia dah cakap yang benda tu. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan 10 microcoulomb. Jadi macam mana? Kalau kita nak ikutkan, kita kira E sama dengan KQ over R square. E1 sama dengan KQ1 over R square. E3 sama dengan KQ3 over R square. Nilai R juga sama. Berapa nilai R? Okay, kalau kita tengok berapa nilai R, kita nak nilai R ini yang hypotenuse lah, garisan yang putus-putus itu. Jarak di antara charge dan juga titik tengah. Okay, so kalau kat sini kita ada 5 cm. Sini kita ada 5 cm. Berapa dia punya hypotenuse dia? Okay, so R sama dengan square root of 5 square plus 5 square. Saya akan dapat 7.071 cm. Ini dalam meter kita tulis 7.071 darat 10 kuasa -2 meter ataupun 0.07 meter. Mana-manalah saya pakai eksponen -2 je senang. Okey, nilai R je sama. Jadi dalam kes itu, kalau kita tengok E1 plus E3 dah sama dengan kosong. Pasal apa? Net pada Y component. Kalau saya pada X component ni, kalau saya ambil ni sebagai X component. E2 pada Y component. Kita boleh tambahkan secara vektor. E3 plus negatif E1 sama dengan kosong. Pasal E1 sama dengan E3. Therefore, E net electric field samalah dengan electric field oleh charge 2 sahaja. Sebab apa? Charge 3 dan charge 1 dah cancel out each other. Jadi kita cuba saja kira itu sahaja pun dah cukup. So, itu sama dengan KQ2 over R square. So, masukkan 9 darab 10 kuasa 9 darab dengan Q2 sama dengan 10 mikro coulomb bahagi dengan 7.071 darab 10 kuasa -2 square. So, itu E2. Berapa jawapan? 1.79 kali 10 kuasa 7 kali 10 kuasa Newton coulomb 7 negatif. 7 Newton per coulomb. 7. Okay, Newton per coulomb. Okay, boleh. Itu yang kawan dapat. Terima kasih bagi saya jawapan. Ada yang buat panjang-panjang lah. Apa yang buat panjang-panjang, dapat jawapan ni juga ada markah juga. Siapa yang buat panjang dapat markah ni, ada jawapan. Dia pergi resolve semuanya pada X component, pergi resolve pada Y component, ada jawapan. Tapi yang buat pendek ni, bagus lagi. Baik, markah mana? Yang pertama sekali,
kita jelas bahawa E3 tambah E1 tambah negatif E1 sama dengan kosong. Dapat konsep 1 markah. Ataupun tulis E3 sama dengan E1. Dapat konsep 1 markah. Cukup. Bila kita dah tulis benda tu sama dengan ataupun dia sama dengan kosong, E3 sama dengan E1 ataupun E3 minus E1 sama dengan kosong, kita dapat conclude bahawa E net sama dengan E2 dapat konsep 1 markah. Dah 2 markah itu. Ganti kan? Dapat 1 markah. Jawapan dan unit yang betul dapat 1 lagi markah. Jadi total markah untuk soalan B4, B2 adalah 4 markah. Kalau buat pengiraan yang lain, dapat juga 1.79 ke 1.8 dalam 10 kuasa 7 ke, tetap dapat 4 markah juga.